Yang Berhormat Encik Steven Sim Chin Kiong, Menteri Sumber Manusia, untuk menyampaikan ucapan. Sekawan merpati sayap terjering, enggang seekor Raja Bumantara bertadang kemari ke Sumar Penang. Cik mai jumpa hampa, wahai saudara. Yang berhormat Saudara Lee Kai Lun, Adun Bacang Bubuk, rakan-rakan seperjuangan yang berbahagia, Datuk Seri Khairul Zaimi, KSU Kesuma, yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad, CEO Perkeso, tuan rumah kita pada hari ini yang berusaha Puan Rafidah binti Abdul Rahim, pantun power Puan Pengarah Perkeso Negeri Pulau Pinang, dan juga semua tentu tetamu-tetamu kita, anak-anak dari Rumah Bonda di Bukit Mentajam, dan juga rakan-rakan seperjuangan warga Kesuma di negeri Pulau Pinang. Dia dah duduk sejak pukul 5 kot tadi, so dia kena aktif sikit. Saya sebut, kalau ada perwakilan, tepuk kat sikit lah. Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, JEX, Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Malaysia, JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran, ada, dia kurang sikit, tak ramai kot. JPP, Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia, tak ramai tapi dia kuat. Semua wanita tengok, itulah kehebatan wanita. Ketua Perkeso Penang pun wanita. Mahkamah Perusahaan Malaysia ada? Oh, ada. JTM, Jabatan Tenaga Manusia, ada. JKKP, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Kerjaan. PTPK, saya difahamkan tak ada office lagi KSU. Dia kena ada sekurang-kurangnya, dia tumpang kat Perkeso double, supaya kita boleh ada kaunter untuk berkhidmat kepada orang Pulau Pinang. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan NIOSH ada. Talent Corp, HRD Corp, dan sudah tentu Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Terima kasih kepada kehadiran warga Kesuma di Pulau Pinang, seperti yang disebut oleh pengurusi Nganjur kita pada hari ini. Kita bukan saja ingin meraihkan bulan Ramadan Al-Mubarak, buka puasa dengan rakan-rakan agama Islam, tapi saya juga mengambil kesempatan bersama dengan KSU, kepimpinan tertinggi Kesuma, untuk berinteraksi, beramah mesra dan menyantuni rakan-rakan seperjuangan kita yang berada di negeri Pulau Pinang. Saya rasa amat gembira sebab dalam bulan Ramadan ni, 2 minggu yang lalu kita ada 2 hari majlis ilmu. Hari pertama bersama dengan Ustaz Datuk Farid Rabi, majlis iftar, dan KSU yang convert Dewan kita di kementerian jadi surau. I think first time dalam sejarah Dewan kita diubah untuk jadi surau untuk solat berjemaah maghrib dan juga tarawih. Itu majlis iftar, dan hari kebesokannya kita juga mengadakan perhimpunan bulanan. Selalunya perhimpunan bulanan menteri yang cakap, tapi kali itu perhimpunan bulanan menteri cakap ucap 10 minit. Lepas tu kita ada seorang ustaz, namanya Ustaz Haslin Bollywood Kenai.
Itu dia, suara dia memang power lah, lagu dia semua. Saya pun dengar 1 jam saya duduk kat sana dengan tazkirah Ustaz Aslin Bollywood. Saya rasa ini merupakan pengalaman yang amat istimewa. Bukan saja kali pertama saya berpeluang untuk bersama-sama dengan warga Kesuma di bulan Ramadan yang mulia ini, tapi juga turut bersama dalam majlis-majlis ilmu yang berjulung kali. Saya rasa pada hari ini kita juga ada majlis ilmu tadi kan dengan Ustaz Sufella, betul? Okey tadi tazkirah. Kita bagi tepukan kepada Ustaz. Ada lagi Ustaz? Ustaz dah balik? Dah balik pun. Kita menghargai tokoh-tokoh agama yang dijemput untuk memberikan kongsian ilmu dengan kita. Tetapi satu benda yang saya belajar dalam majlis ilmu ini, terutamanya dengan Datuk Farid Ravi, sejam lebih beliau memberikan tazkirah pada hari itu. Dan antara benda yang saya belajar dengan beliau ialah banyak benda dia cakap, tapi satu benda yang memang menyentuh hati dan jiwa saya, sebab dia ada kaitan yang begitu rapat dengan bidang kuasa kita, dengan bidang kerja kita di Kesuma, ialah Ustaz Rabi kata, dia ajar berikan upah kepada pekerja sebelum peluhnya kering. Saya cakap, itu dia Seksyen 19 Akta Kerja, kenal? JTK ada. Seksyen 19 Akta Kerja kata apa? 7 hari. Tapi Ustaz kata sebelum peluhnya kering, menunjukkan betapa penting, mustahabnya, tingginya hak pekerja itu, dan begitu besarnya tanggungjawab orang yang memberi upah itu. Dia harus memberikan hak kepada pekerja. Itu saya sematkan dalam hati, jiwa kita, supaya kita terus berdiri bersama pekerja dalam semua hal berkaitan hak dan kebajikan pekerja. Setuju atau tidak warga kita semua? Iltizam saya berpegang bukan saja kepada undang-undang yang ada, ajaran itu indah sekali, berikan upah sebelum keringatnya kering. Kita akan terus memastikan hak pekerja dijaga dan dipelihara sungguh-sungguh tanpa kompromi dalam hal ini. Pada 20 hari bulan Mac yang lalu juga merupakan hari ke-100 saya diberi amanah untuk berkhidmat sebagai Menteri Kesuma. Ada jadi orang tanya bila saya balik Penang, dia kata Kesuma itu apa benda? Saya kata, ada yang kata ni menteri, dia main satu menteri dia tukar nama. Kenapa? Sebab dapat kontrak nak tukar billboard. Okey, siapa ada? Dia kata menteri ni paling pandai, dia tukar nama, itu je lah penjenamaan semula. Kita kena harus beri penjelasan. Satu, nama kementerian tak ubah, tetap Kementerian Sumber Manusia. Apa yang kita tukar ialah singkatannya. Dari KSM dulu jadi Kesuma. Satu, saya dah bagi arahan, tak payah tukar billboard. Cetak-cetak, pencetak itu bahan-bahan semua tak payah tukar, sebab nama kementerian tak tukar. Lainlah kalau nak buat poster-poster yang free macam ini, kita boleh tambah Kesuma kalau sudi, kalau bersesuaian. Tukar jadi Kesuma. Satu. Keduanya, ia lebih mencerminkan budaya kita, bahasa kita. KSM ini tak ada makna. Kesuma ini ayat lama, perkataan lama dalam bahasa Melayu. Maksudnya apa? Maksudnya bunga, maksudnya harapan, maksudnya kemuliaan. Bila saya kata kaum pekerja itu Kesuma bangsa, maksudnya kaum pekerja itu harapan bangsa. Boleh cek Kamus Dewan. Maksudnya lebih mencerminkan ketinggian budaya dan bahasa kita, dan juga mencerminkan iltizam kita. Bukan saja nak mengangkat bahasa, mengangkat budaya, tetapi juga mengangkat apa yang saya sebut sebagai misi 3K Kesuma. K untuk kebajikan pekerja, K kedua untuk kemahiran pekerja, dan K ketiga untuk keberhasilan pekerja. Kita nak mencerminkan unsur-unsur nilai-nilai ini. Kita tukar nama, penjenamaan semula. Tapi 100 hari ini bukan saja setakat penjenamaan semula. Saya kira
ada lebih kurang 80 pembaharuan dan reformasi yang dilakukan hanya dalam tempoh 100 hari di Kesuma. Dan saya ucapkan terima kasih bukan saja kepada warga Kesuma di Kuala Lumpur, tetapi warga Kesuma di seluruh negara termasuk di Pulau Pinang, sebab adanya sokongan dan dukungan saudara-saudari sekalian, barulah kita boleh mencapai kepada 80 pencapaian pembaharuan dan reformasi. Besar ada, kecil ada, sederhana ada, dalam tempoh yang begitu singkat 100 hari. Dan saya sedar amanah ini saya tatang dengan penuh keinsafan. Sebab saya sedar bahawa kita bukan saja menjawab, YB Lee Kai Lun ada, dia wakil rakyat juga, bahawa wakil rakyat tak kira lah YB, tak kira dalam sebelah kerajaan ataupun bangkah, jadi menteri, timbalan menteri, kita perlu menjawab bukan saja kepada rakyat yang berkuasa besar dalam sistem demokrasi negara kita, malah lebih mengkhawatirkan kita perlu menjawab kepada Tuhan yang Maha Berkuasa ke atas segala-galanya. Amanah harus kita tatang dengan cermat, penuh bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kesuma dan sebagai penghargaan dan juga sebagai untuk mempromosi dan menggalakkan skim keselamatan sosial di bawah Perkeso. Kita telah umumkan baru-baru ini dalam bulan ini bahawa semua warga Kesuma, lebih kurang 12,500 orang warga Kesuma di seluruh negara akan diberi skim keselamatan sosial suri rumah secara percuma untuk tahun ini. Sumbangan ikhlas dari pengurusan tertinggi sebagai penghargaan atas jasa dan juga perkhidmatan anda semua. Tapi laki-laki pula dia tanya, masa saya umumkan KL, dia kata, yalah skim suri ini untuk perempuan. Orang lelaki macam mana? Takkan kita dapat juga. Orang lelaki belum masih boleh sertai dalam skim suri ini, tapi kita akan bagi peluang kepada pekerja staf lelaki untuk mencalonkan isteri mereka, seorang isteri saja. Ya? Kalau lebih dua, kena tanya Datuk Seri Azman, calon seorang isteri. Itu Kesuma, itu ialah sumbangan penghargaan dari pengurusan tertinggi Kesuma. Dan di pihak kerajaan perpaduan, saya rasa semua dah tahu, di bulan Februari yang lalu kerajaan telah memberikan bayaran insentif awal penjawat awam sebanyak RM2,000 yang masuk akaun. Itu dah satu. Dan minggu ini baru umum pagi ini PM telah umumkan ada juga bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM500. Ada yang mengadu, saya dengar ada yang mengadu terus kepada saya, ada yang mengadu kat rakan dia pula cakap kat saya, dia kata YB baru ini susah kerja, penat menteri baru kerjanya teruk kita. Saya mengaku, kita tak nafikan bahawa memang kita tengah berusaha untuk mengejar masa, mengejar peluang-peluang yang mungkin tidak kesempatan untuk dilaksanakan benda-benda pada masa dahulu. Jadi kita memang go all out, memang susah, memang payah, tetapi saya rasa bangga sebab dalam 100 hari ini, hanya dalam masa 100 hari, berkat kerjasama Gemblekku berat warga Kesuma seluruh negara, hari ini Kesuma menjadi sebutan orang ramai di Malaysia. Dan kita diberi mandat yang berhormat Perdana Menteri sendiri, KSU ada, Dr. Azman ada, dia beri mandat kepada kita. Ada 12 kementerian yang menguruskan tentang TVET dan latihan kemahiran. Tapi kita Kesuma dipilih untuk diberi mandat untuk melaksanakan pembaharuan dan
sektor latihan kemahiran. Kita juga diberi mandat untuk melaksanakan Suruhanjaya Pekerja gig. Itu juga antara kepercayaan, membuktikan keyakinan oleh kerajaan, oleh rakyat terhadap kehebatan dan kecermelangan warga Kesuma. Apa pula alat tuju seterusnya? Selepas 100 hari kita berusaha, 80 perkara yang telah dilaksanakan. Seterusnya, pertama kita harus terus follow up. Kita harus ikuti yang susuli dengan tindakan-tindakan seterusnya, apa yang kita telah umumkan, apa yang kita telah mulakan dalam 100 hari ini. Tapi keduanya saya juga menggalakkan inovasi-inovasi. Dan kalian, saya telah memberi kepercayaan kepada penjawat awam. Dulu kita selalu kata ambil konsultan luar. Tapi hari pertama saya di Kesuma, saya telah tekankan bahawa penjawat awam kita berpunya kebolehan, kebijaksanaan dan kemampuan untuk jadi lebih baik daripada konsultan luar. Setuju atau tidak? Macam tak yakin dengan diri sendiri pula. Jadi saya nak supaya kita sendiri, saya nak ucapkan tahniah kepada JPK contohnya, yang telah membangunkan sistem UPU TVET. Kalau dulu mungkin dia bagi kontrak ke orang luar, tapi lah UPU TVET sistem yang canggih, lebih kurang 8 juta hingga 10 juta ringgit kalau bagi kat luar, kita buat secara dalaman dalam Kesuma. Jadi kita boleh, saya harap kita akan teruskan semangat ini. Menteri, di mana Menteri, KSU, kepimpinan tertinggi Kesuma, kita akan berikan sokongan. We will back you up. Kita akan back up kalian semua untuk melaksanakan inovasi, meningkatkan ketangkasan, kecekapan, dan kita memberikan perkhidmatan kepada rakyat, khususnya kalau di Pulau Pinang ini, rakyat Pulau Pinang. Dan saya nak puji juga program contoh inovasi yang saya rasa amat unik, ialah program Prihatin Keluarga Angkat Perkeso ataupun Protect. Satu tepukan kepada Perkeso. Walaupun bukan tugas hakiki mereka, tetapi mereka melihat kepada keperluan yang lebih besar daripada tugas hakiki, keperluan yang berkaitan rapat dengan tugas hakiki, bidang kuasa hakiki, maka dia wujudkan satu program Keluarga Angkat Perkeso pakai Protect. Dan di bawah program ini, Perkeso telah ambil lebih kurang 222 orang anak angkat daripada keluarga orang susah. Tepukan ni deposit. Kenapa? Tadi saya bagi tahu Datuk Seri Azman, saya kata aku ni seorang, tapi saya ada 100 orang anak angkat. Perkeso ni ada 6 bilion, bukan 6 bilion lah, tapi dia pertumbuhan yang besar. Takkan saya seorang ada 100 orang anak angkat, Perkeso begitu besar hanya ada 200 orang. Kita nak galakkan supaya Perkeso tingkatkan lagi perlindungan, bantuan dan juga penjagaan, prihatin kepada lebih ramai lagi rakyat Malaysia. Setuju atau tidak? Tahniah Perkeso, tadi bagi deposit, lepas ni kita nak tengok tingkatkan lagi liputan kita, bukan saja dari segi tugas hakiki bidang kuasa kita, tapi juga dari segi kebaikan-kebaikan yang kita nak lakukan. Saya dah sebut minggu lepas dalam wawancara saya dengan media, strategi kita di masa hadapan saya rangkulkan dalam konsep joran dan jaring. Siapa-siapa yang pancing tu dia tahulah joran dan jaring. Apa maksudnya? Joran maksudnya kita nak memberikan joran, nak bagi kekayaan kepada rakyat Malaysia. Ada tempatnya untuk gaji semula, semak-semak semula akta gaji minimum, dan kita tengah lakukan. Ada tempatnya untuk lakukan projek rintis untuk dasar gaji progresif, untuk naikkan gaji, kita tengah lakukan. Tapi untuk saya lebih afdal dan lebih strategi yang lebih bertahan lama ialah kita bagi joran, kita meningkatkan kemahiran golongan pekerja Malaysia supaya mereka mampu berbekal dengan kemahiran yang ada berdepan
dengan apa jua cabaran dalam pasaran kerja. Itu satu joran. Keduanya jaring. Jaring maksudnya apa? Jaringan keselamatan sosial. Aspirasi Kesuma ialah kita bukan takat nak jaga rakyat masa depan tengah kerja. Kita nak memberikan perlindungan menyeluruh 24 jam kepada golongan pekerja di Malaysia khususnya dan rakyat Malaysia secara amnya. Itulah strategi joran dan jaring yang kita nak gerakkan selepas 100 hari ini. Dan saya perlu bantuan, sokongan, idea, cadangan, berfikiran, usaha, keringat, kudrat saudara-saudari. I need you. I need you to assist me, help us to do this. Dah habis 100 hari, ayo kita mara ke hadapan. Saya selalu kata, kalau kat Penang, jalan terus. Kalau mengejar tampuk kayangan, pastikan sayap elok tersemat. Menjangkau biar sehabis tangan, menumbuk biar sehabis lumat. Sekian, terima kasih. Next, terima kasih kepada